seperti mana yang telah dijelaskan tadi, pelantikan penama bertentangan dengan hukum faraid dan juga undang-undang wasiat Islam, kerana dalam wasiat seperti mana yang telah kita bincangkan di dalam asas faraid dahulu, wasiat untuk orang Islam ini hendaklah diberi kepada bukan waris dan tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah harta peninggalan si mati. Baik, untuk penamaan ini ia melibatkan dua jenis harta. Yang pertama dalam institusi kewangan, kedua SP dan sebagainya, dan yang kedua adalah takaful dan juga insurans nyawa yang ditinggalkan oleh si mati. Maka untuk institusi kewangan, mereka juga telah menjelaskan kepada orang Islam dia hanyalah sebagai pentadbir sahaja, manakala untuk takaful dan sebagainya maka diberi pilihan, sama ada ianya dihebahkan kepada yang dinamakan ataupun dia hanya dilantik sebagai pentadbir sahaja. Dan pelantikan penama sebenarnya sudah lama diamalkan di Malaysia, dan untuk orang Islam, akta undang-undang penama ini sebenarnya masih tertakluk kepada undang-undang yang lain, seperti kalau di dalam takaful, undang-undang yang berkaitan dengan keuangan Islam, dan juga undang-undang yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Seterusnya, akta lain yang berkaitan yang di bawah kuasa ataupun di bawah persekutuan adalah peraturan-peraturan harta pusaka kecil pembahagian 1955 dan perkeliling-perkeliling yang berkaitan. Di antaranya ialah perkeliling JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian. Ia juga dianggap menjadi satu undang-undang kepada kaedah pembahagian harta pusaka orang Islam di Malaysia. Dan seterusnya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita melihat pula punca kuasa ataupun perlembagaan Malaysia memberikan kuasanya kepada negeri untuk membuat enactment mereka di dalam pentadbiran harta orang Islam. Jadi di dalam perlembagaan dinyatakan bahawa hak diri orang Islam, iaitulah hukum syarak, adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri menurut perlembagaan perkara 4E kurungan 2 senarai negeri. Oleh kerana pusaka ini kalau menurut orang Islam adalah secara faraid yang telah pun ada hukumnya, maka ianya adalah hukum syarak, dan hukum syarak ini menjadi hak kepada kerajaan negeri untuk menentukannya. Ini adalah perkara 4E2 senarai 2 itu senarai negeri, disebut kecuali mengenai wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan perwarisan, berwasiat dan tidak berwasiat. Jadi di sini undang-undang dibuat tetapi tidak boleh bercanggah dengan kuasa yang diberikan kepada persekutuan. Kalau kita lihat seterusnya, jadi berdasarkan kepada perlembagaan ini, maka Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk apa? Untuk membicarakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, sijil faraid. Sebab itu ini sangat penting anak-anak sekalian, kerana kita bila nak memohon untuk membahagi harta pusaka, maka kita akan pergi kepada institusi berdasarkan kepada jenis pusaka, sama ada pusaka kecil, pusaka besar ataupun pusaka ringkas. Kemudian bila kita nak bagi secara faraid, maka tempat yang kita pergi itu untuk mendapatkan surat kuasa tak boleh membahagikannya kepada kita. Kita terpaksa pergi kepada Mahkamah Syariah kerana faraid adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Mereka yang berhak mengeluarkan sijil faraid yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Perakuan ahli waris. Maksud perakuan ahli waris, contohnya si mati meninggalkan 5 orang anak, maka ada di kalangan anak-anak tu dia kata anak kelima itu anak tak sah taraf. Maka perakuan ini mesti diperolehi daripada mahkamah
syariah yang berada di negeri masing-masing untuk menentukannya. Ya, perakuan harta sebagai harta pusaka. Jika ada harta yang ditinggalkan si mati itu terdapat pertikaian padanya, ada yang kata ini harta si mati, orang kata ini bukan harta si mati contohnya, maka mahkamah yang akan memutuskannya, harta sepencarian dan sebagainya, wasiat, ini semua termasuk di dalam kuasa ataupun apa dipanggil, kuasa dan juga keputusannya adalah di bawah mahkamah syariah negeri masing-masing. Baik, seterusnya selain daripada itu, bagi melaksanakan kuasa tersebut, enactment telah pun digubal, antaranya enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Jadi enactment ini ada kuasalah untuk memutuskan beberapa perkara yang mana ianya akan dilaksanakan di mahkamah syariah, seperti harta sepencarian, pusaka ini maksudnya bagaimana kaedah pembahagian, siapakah yang kita iktiraf sebagai ahli waris, apa harta yang dianggap sebagai harta pusaka, hibah si mati, wakaf, wasiat dan sebagainya. Wasiat yang menurut agama Islam. Okey. Dan dalam keadaan tertentu fatwa mufti juga diperlukan untuk menentukan harta pusaka tersebut dan juga waris-waris yang berhak terhadapnya. Seterusnya enactment rizab tanah Melayu ataupun enactment rizab Melayu negeri-negeri, maka undang-undang tanah maksudnya hak milik tanah itu adalah hak milik kerajaan negeri. Walaupun kita ada akta Kanun Tanah Negara KTN yang telah pun kita sebut tadi, tetapi milik asal adalah kerajaan negeri. Jadi untuk mengeluarkan geran ini hendaklah di bawah kerajaan negeri, dan kerajaan negeri telah menentukan kawasan ini adalah kawasan reserve hutan contohnya, reserve untuk tadahan air, dan ada tanah-tanah yang tidak dijual kecuali kepada Bumi Putera sahaja. Ada tanah-tanah yang mana boleh dipegang ataupun dimiliki oleh Bumi Putera dan juga bukan Bumi Putera. Maka undang-undang pusaka, kalau menurut pentadbirannya ikut undang-undang negara, maka ia tertakluk kepada enactment ini. Baik, customary tenure enactment ataupun kita panggil undang-undang adat. Enactment ini dipanggil sebagai enactment pegangan adat, dan ia memperuntukkan cara pembahagian harta pusaka di tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka, seperti mana yang telah disebut secara ringkas sebentar tadi. Dan ia juga enactment ini juga mempengaruhi kaedah pembahagian harta orang Islam di Malaysia. Jadi tanah adat adalah tanah di bawah hak milik pejabat tanah. Sebab itu anak-anak, kalau disebut kenapa tidak dipusakakan ataupun tidak difaraidkan, jawabnya tanah ini bukan milik individu. Sebab itulah jangan keliru terhadap status tanah yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang berada di tanah ini. Okey, ianya diwarisi secara turun-temurun oleh satu kaum secara berkelompok. Baik, jadi secara ringkasnya tanah ini secara lebih khusus terdapat di daerahnya di Negeri Sembilan seperti di Jelebu, Rembau, Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Gemas. Selain itu di Melaka, di Alor Gajah dan di Jasin. Jadi berdasarkan kepada akta yang wujud, berdasarkan kepada pentadbiran harta pusaka dan sebagainya, maka secara ringkas kita boleh buat beginilah. Terdapat 3 jenis harta pusaka besar, kecil dan juga harta pusaka ringkas, dan yang membezakan di antara satu jenis pusaka ini dengan yang lainnya dengan melihat kepada adakah adanya wasiat, berapa banyak nilainya dan juga jenis tanah. Jadi kalau jumlah nilaiannya contohnya melebihi 2 juta, maka dia akan jadi harta pusaka besar. Kalau ianya daripada tanah dan nilaiannya kurang daripada 2 juta, tanah ataupun campuranlah, alih dan tak alih, maka ianya adalah harta pusaka kecil. Kalau nilainya alih saja, bukan daripada jenis tanah,
alih saja duit, kereta dan sebagainya, dan nilainya kurang daripada 600,000, maka dia akan jadi pusaka ringkas. Nilainya kurang daripada 600,000. Manakala walaupun hartanya sedikit, kurang daripada 2 juta atau kurang daripada 200,000, tapi sebahagiannya ada wasiat ke atas harta tersebut, maka ia juga dianggap sebagai harta pusaka besar. Ini adalah ciri-ciri dan juga bidang kuasa yang diberi terhadap harta ini. Baik anak-anak, harta pusaka besar di manakah? Kalau kita ada harta pusaka besar ataupun waris kita mati meninggalkan harta pusaka besar yang cirinya seperti berikut, maka kita kena mohon pembahagian ataupun prosedur pembahagiannya itu untuk dapatkan surat pembahagian, surat perintah dan sebagainya ke atas harta tadi, harta si mati tadi, untuk dipindah milik. Maka kita perlu pergi ke mahkamah tinggi. Akta yang dipakai adalah akta probek dan pentadbiran, di mana diluluskan pemakaian pada 1 Februari 1960. Baik, manakala harta pusaka kecil, ini adalah ciri-cirinya dan pembahagiannya di mana? Di pejabat tanah ataupun di pusat pembahagian pusaka kecil, di mana akta yang digunakan adalah akta harta pusaka kecil pembahagian, yang mana dibuat pada 1955, pindaan yang terkini pada tahun 2009. Manakala pusaka ringkas, inilah ciri-cirinya, dan pembahagiannya adalah dimohon kepada Amanah Raya Berhad mengikut akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995. Okey, dan berdasarkan kepada jenis-jenis pusaka itu, pentadbiran harta pusaka di Malaysia terletak di bawah 3 agensi yang telah pun kita sebut tadi. Mahkamah Tinggi untuk menguruskan harta pusaka besar, unit pusaka kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian adalah untuk pusaka kecil, dan Perbadanan Amanah Raya Berhad untuk pusaka ringkas. Jadi kalau kita ingin menguruskan pembahagian harta pusaka waris kita, jangan pergi pejabat agama, jangan pergi ke majlis agama. Di situ tidak boleh dibahagi harta mereka, tak boleh keluarkan surat probate, tak boleh keluarkan surat perintah ataupun dipanggil surat pentadbiran. Yang boleh dikeluarkan hanya 3 tempat ini sahaja. Okey. Dan inilah pentadbirnya. Kalau di JKBTG, maka pegawai yang menguruskan dinamakan sebagai pentadbir tanah ataupun pegawai pusaka. Manakala Perbadanan Amanah Raya Berhad yang akan menguruskan pusaka kita dipanggil pemegang amanah raya, maka adapun di Mahkamah Tinggi akan dilaksanakan ataupun yang menghukum adalah hakim. Okay. Jadi setakat itulah sahaja untuk kuliah kita pada hari ini ataupun pada kali ini. Terima kasih kerana sudi bersama. Kita akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.